bila kita forward, kita copy, kita paste, kita forward, adakah perkara itu memberi pahala kepada kita, ataupun sebaliknya kita dapat dosa bila kita forward. Itu tadi yang Irwan sebut tadi, kan ada benda remeh, ada benda yang aib, ada benda yang rahsia. Ya. Jadi di sinilah kita perlu sama-sama memikirkan tindakan kita itu wajar ataupun sebaliknya, kerana kita perlu ingat setiap daripada tindakan kita itu ada justifikasinya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, bila Irwan tanya pada saya, adakah perkara ini ada kaitannya dengan surah Al-Hujurat dalam ayat yang ke-6 itu? Saya melihat di sini, Irwan, ada beberapa subjek yang penting dalam ayat ini. Yang pertama sekali yang saya lihat ialah orang fasik membawa berita. Kemudian ialah menyelidiki, perbuatan menyelidiki. Itu antara perkara-perkara yang saya lihat kita perlu ambil pengajaran, muhasabah diri. Adakah kita ini mempunyai karakter-karakter seperti orang yang fasik? Baik, kalau kita lihat pada surah Al-Baqarah ayat yang ke-27, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amarallaha bihi ayyusala wa yufsiduna fil ardi ulaika humul khasirun. Orang fasik ialah orang yang melanggar perjanjian Allah sesudah diperteguhkan. Maknanya dia memang betul-betul langgar, sedangkan perjanjian itu sangat-sangat ampuh, tetapi dia langgar, ya. Kita perlu berhati-hati ketika kita menerima sesuatu perkabaran yang dalam ayat surah Al-Hujurat ayat yang ke-6 ini disebut fatabayyanu. Apa maksud fatabayyanu? Mencari kejelasan. Kita tidak boleh semata-mata kita rasa bila kita terima satu-satu informasi, kita rasa macam interesting, benda tu menarik lah, macam betul lah. Kita fikir macam betul lah. Lepas tu kita kata ni kena forward ni pada kawan-kawan yang lain. Tetapi dalam hal ini, ya, Islam mengajar kita, walaupun kita punya pertimbangan kita punya insting, kita rasa benda tu betul, tetapi Allah mengajar kita supaya kita bukan sahaja berhati-hati, tetapi kita perlu siasat terlebih dahulu. Itulah apa yang kita nak kaitkan tajuk kita ini, perkongsian secara bijaksana. Jangan jadi orang yang cuai, ya, cepat berprasangka sebagaimana tadi kesilapan yang telah berlaku pada Al-Walid. Dan jangan juga kita jadi orang yang mempunyai ciri-ciri kefasikan. Itu yang kita boleh kongsikan di sini. Alhamdulillah. Saya terima maklumat secara video tentang penyembelihan ayam yang diragui ia menepati syariah. Jadi pada saya, orang lain patut ambil tahu tentang perkara ini. Jadi bolehkah saya forwardkan supaya kita ni bersikap berhati-hati, ya. Katakan saya terserempak dengan aktiviti penyembelihan ayam dan yang mana saya sangat ragu akan ia menepati syariat atau tidak. Jadi apa yang sebenarnya perlu saya lakukan dalam hal ni? Okey. Terima kasih banyak, Irwan. Saya nampak dekat sini ada dua, ya. Ada dua lah. Ada dua isu yang Irwan kemukakan. Yang pertama, Irwan terima forward. Perlu tak forward? Perlu tak forward. Yang kedua, kalau Irwan sendiri menyaksikan perkara tu, depan mata, perlu tak nak nak rakam? Jadi dua perkara yang berbeza. Dua perkara yang berbeza. Baik. Yang pertama ni, sebenarnya kan contoh yang Irwan sebutkan ni memang pun berlaku. Dan saya pun terima, Irwan. Tentang video penyembelihan ayam ni, orang yang rakamkan tu, saya tak pastilah apa niat dia, ya. Tetapi ada jugalah orang yang mengatakan kita kena fikir secara positif. Tu maknanya supaya kita berhati-hati. Baik. Tetapi nasihat saya lah, kalau Irwan ataupun saudara-saudara pendengar terima benda macam tu, ya, delete sahaja. Delete sahaja. Kenapa perlu delete? Kalau tak delete pun kan, jangan forward kepada sesiapa. Baik. Inilah yang kita hendak nyatakan, kebijaksanaan itu perlu ada pada diri kita sebagai individu Muslim. Maknanya kita tengok, kita kena fikir implikasi kalau kita forward. Bila kita buat saringan, penyaringan itu merupakan kebijaksanaan. Kalau nak kita kata kita perlu berhati-hati, yang berhati-hati itu sebenarnya pada saya,
kalaulah dengan niat supaya kita berhati-hati, perlu hati-hati itu perlu digabungkan dengan kebijaksanaan. Baik. Kalau kita ni memang sebagai pengguna Islam dan kita tahu kita memang dalam menu kita seharian kita akan masak ayam, mungkin masak daging kan. Baik. Berhati-hati dan bijaksana itu ialah bila kita bertindak. Maknanya bila kita hendak beli daging ayam ataupun kita hendak beli apa-apa juga binatang yang telah disembelih itu, kita beli daripada tempat yang kita yakin. Baik. Kalau dekat shopping mall yang besar-besar tu memanglah dia dah ada kan, ini halal, ada sijil halal dia, walaupun kopi tetapi kita tahu benda ni halal. Dan bila shopping mall yang besar-besar ni dia mudah sebab mereka punya management tu bagus. Kalau kita pergi ke kedai yang gerai-gerai ayam yang jual biasa tu, kita cuba tanya dengan orang yang jual tu. Of course lah kita akan kita akan tuju pada orang Islam kan. Itu untuk kita nak mengelakkan kita rasa ragu. Kita tanyalah, kita siasat. Jadi dekat situ bila kita nak makan, kita kena pastikan makanan kita mestilah halal kan. Jadi halal itu antaranya kita perlu binatang itu perlu disembelih dengan cara yang menepati syariah macam yang Irwan sebutkan. Dan kita juga harapkan supaya penyediaan daging itu dengan cara yang bersih, maknanya proses itu baik. Itu yang kita sebutkan dalam proses pemakanan ya, daripada perspektif Islam, halalan thayyibah. Tu saya sebenarnya nak kejar masa ni Irwan. Baik. Bila yang kedua tadi Irwan terserempak ya dengan aktiviti penyembelihan ayam. Kemudian Irwan rasa kan sangat ragu. Ini menepati syariah ke ataupun macam mana kan? Baik, rasa-rasanya dulu masa belajar dekat Jordan tak begitu caranya ya. Apa yang kita dah lalui sebelum ni. Kita dah lalu. Okey. Apa yang kita perlu buat kalau kita sangat ragu, kita perlu kita perlu buat aduan kepada pihak-pihak yang berkuasa. Baik. Itu merupakan kita punya tanggungjawab. Bila kita melihat benda yang mungkar, kita memang perlu bertindak. Tetapi cara tindakan kita itu perlu ada disiplin. Kita tidak boleh kita rakam, kita war-warkan, kita bagi tahu pada orang, sebab perkara ini Irwan, ia akan menjadikan hak dengan batil itu bercampur. Benda yang fitnah dengan hak itu akan bercampur. Kita cuba bayangkan ya, bila kita forward kan perkara itu, mungkin 2 tahun pun masih akan lagi ada orang forward, sedangkan masalah tu dah selesai. Katakanlah orang yang membuat kesilapan tu orang Islam, dia telah membuat kesilapan, dia telah bertaubat, dia telah betulkan dia telah betulkan tindakan dia, tetapi kesilapan yang dia buat itu kita bangkitkan dan kita pertontonkan kepada orang lain. Jadi yang berdosanya kita, bukan dia. Jadi itulah bagaimana kita hendak menguruskan perkara yang begini.